Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadihim ilal haqiqatil majada amma ba'du. Okey. Yang belum dapat mesej yang belum dapat mesej, kalau yang sudah dapat mesej tu okeylah, tak payah hantarlah kepada 017 tadi. Tapi yang belum mendapat mesej daripada admin, yang belum dapat, tuan-tuan boleh menghantar kepada saya, admin Midrajul Fawatih 017, sebab kita buat satu nombor lain lagi. Boleh insyaAllah. Jadi hari ini kita sambung kembali, iaitu kita sambung kembali bab dosa-dosa besar. Masa semalam baru kita mendefinisikan tentang dosa-dosa besar. Tentang dosa-dosa besar. Tentang dosa-dosa besar. Okey. Iaitu kita telah binafikan apa itu tentang dosa-dosa besar lah. Dan sekarang ni kita pergi pula kepada kedua tanda-tanda munafik, iaitu pada muka surat 265, tanda-tanda munafik. Dalam bab ni, dalam bab pertama ni, dalam Kitabul Iman, babul kabair, bab dosa-dosa besar, dan bab dan tanda-tanda alamat munafik tadi ialah tanda-tanda munafik. Kedua ialah tanda-tanda kemunafikan. Apa maksud dia? Sifat nifak ialah seorang. Munafik itu daripada perkataan nifak lah. Nifak ialah seorang yang menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Kalau dari segi ta'rif lah, dari segi bahasa, seseorang yang menyimpan sesuatu dalam hatinya, iaitu maksudnya dalam lain, luar lain. Maksudnya dalam hati dia lain, luar dia lain. Bisa contohnya orang munafik, dalam hati dia bukan Islam, dalam hati dia lain, dan di luar dia lain. Munafik, nifak terbahagi kepada dua bahagian. Satu nifak i'tiqadi, dan satu lagi nifak amali. Dua, nifak i'tiqadi dan nifak amali, secara amali, secara praktikal. Jadi nifak i'tiqadi ni kafir lah. Apa ulama mengatakan nifak i'tiqadi ni secara i'tiqad dia kafir. Maksudnya luar dia Islam, dalam hati dia tak Islam. Dalam hati dia tak Islam. Seperti munafik yang wujud di zaman Nabi SAW. Ada Nabi SAW telah memberi kepada satu orang sahabat yang nama dia Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Sahibu, kita panggil dia sahibu sirrin Nabi. Mereka orang yang menyimpan rahsia Nabi secara rahsia. Jadi Nabi telah bagi nama orang munafik kepada beliau, iaitu Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, seramai 300 orang. Jadi 300 orang ni dalam hati dia memang i'tiqad dia bukan Islam. Dia bukan beriktikad Islam, dia salah. Dalam hati dia kafir, cuma dia tunjuk luar sahaja Islam. Yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni ketua munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia satu orang ketua lah. Di Madinah adanya dua golongan yang besar, iaitu golongan Aus dan Khadraj. Aus dan Khadraj. Jadi ketua sahibul Khadraj, ketua Khadraj Sa'ad bin Ubadah, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, iaitu ketua Khadraj. Ketua Aus pula Sayyidina Sa'ad bin Mu'az.
Sayyidina Sa'ad bin Mu'az tu Sa'ad bin Ubadah, dua-dua Sa'ad, Aus dan Khadraj. Sahibul Khadraj Sa'ad bin Ubadah. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ni ketua orang-orang Khadraj, dan ketua orang-orang Aus ialah Sa'ad bin Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dua-dua Sa'ad. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ni pada peringkat awalnya ialah orang-orang Madinah telah berjanji untuk melantik dia menjadi ketua. Tetapi setelah orang-orang Madinah datang ke Mekah untuk membawa Nabi dan sanggup menerima Nabi untuk memeluk Islam, dan bila Nabi SAW sampai di sana, orang Madinah telah mengangkat Nabi lah sebagai ketua mereka, tetamu, dan mengangkat Nabi dengan ketua mereka. Sebab rombongan Madinah ni telah datang kepada Nabi SAW dengan 8 orang, telah berjumpa di Masjidil Khaif, tempat Masjidil Khaif sekarang ni, telah berjumpa dengan Nabi dan telah pergi mesyuarat dengan Nabi untuk membawa Nabi ke Madinah. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, pakcik Nabi SAW, bersama dengan Rasulullah di dalam perjumpaan dengan orang-orang Madinah. Maka dia kata, Sayyidina Abbas, pakcik Nabi SAW, berkata kepada orang Madinah, iaitu, bila kamu menerima anak saudara saya, bermakna seluruh orang Arab akan memusuhi kamu. Jadi, adakah kamu sanggup untuk bersama dengan Muhammad, dengan anak saudaraku ni? Sebab bila kamu mengambil anak saudaraku dan membawanya kepada tempat kamu, dan seluruh Jaziratul Arab, orang-orang Arab akan memusuhi kamu. Kalau kamu tak sanggup, tak apa. Kami orang-orang Quraisy, keturunan Quraisy ni, kami keturunan Bani Hashim dan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dua golongan ini anak kepada dia ada 4 orang sebenarnya. Dia 4 anak, tapi 2 lagi tu, 2 lagi saya terlupa nanti. Golongan Bani Hashim, Bani Muttalib saja yang bantu. Sebab itu dia dipanggil Ahlul Bait. Ada 2 lagi golongan adik-beradik juga, daripada daripada anak cucu Qusair tu, anak kepada tu 4 orang, tapi dia tak membantu Nabi, dia tak dipanggil Ahlul Bait. Saya terlepas pandang ni, nanti saya rujuk balik 2 nama tadi, Bani mana, Bani Muttalib dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Manaf tak ada. Dan Bani apa satu lagi, dia 4 orang ni, dia adik-beradik, tapi 2 orang keluarga ni bersama Nabi, membantu Nabi. 2 lagi keluarga ni tak membantu Nabi. Yang membantu Nabi itu kita panggil dia Ahlul Bait, walaupun dia adik-beradik. Bani Abdul Manaf adik-beradik dengan Bani Abdul Manaf. Abdul Manaf adik-beradik dengan Qusay, apa sebagainya. Cuma dia tak membantu Nabi. Okey, semua tu kita cerita semula bab tu. Nama-nama tu saya terlupa juga, ada kadang-kadang zihin dia terlepas daripada pandangan. Okey. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia nak dijadikan ketua lah di Madinah. Tetapi setelah baginda SAW datang, maka Allahu Akbar, dia diketepikan. Sebab itu dia berupa dan dia nak balas dendam lah pada Nabi SAW, dengan sebab Nabi lah dia tak boleh jadi ketua, dia dijatuhkan atau dia tidak diangkat untuk menjadi ketua. Jadi dia masuk Islam dan dia munafik. Dia menzahirkan Islam tapi dalam hati dia munafik. Dia ketua munafik, kita panggil dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia juga bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi seorang mukmin yang sejati. Telah kita ceritakan dulu kepada tentang orang-orang munafik. Walaupun tak ada iman, mereka ni tak ada iman, walaupun Nabi SAW, ijtihad Nabi yang silap tu, ijtihad Nabi yang khata' tadi, iaitu Nabi menjenazahkan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, yang mana turun daripada Allah SWT satu peringatan kepada Nabi.
Ini saya telah ceritakan dahulu. Kan? Jadi 300 ni lebih kurang 300 orang yang dimaklumkan kepada Saidina Huzaifah. Jadi munafik i'tiqadi ni kafir lah. Munafik i'tiqadi ni kafir lah. Dan munafik amali dia tak kafir. Beriktikad seperti orang Islam, cuma dia mengamalkan dia ni bersifat dengan sifat orang munafik i'tiqadi. Cakap bohong, berjanji tak tepat, bagi amanah khianat, begitu. Bila bergaduh maki hamun. Itu sifat-sifat munafik yang Nabi telah gambarkan kepada kita. Dan kalau kita orang Islam ada sifat macam tu, bermakna kita munafik lah, tapi munafik amali. Jadi sebab itu kita tak kata kau ni munafik ni. Kita sendiri tak tahu munafik ke tak. Adakah kita ni dalam golongan munafik amali? Kita sendiri pun tak tahu kita digolongkan dalam munafik amali. Sedangkan kita menuduh orang munafik. Bila bohong sikit, kau ni munafik. Jangan kata kat orang macam tu. Kita sendiri pun tak tahu lagi. Ada tak ciri-ciri munafik amali ini? Wayazubillah. Jadi munafik i'tiqadi ni sebenarnya dia orang kafir. Sebab tu orang kata, sebab tu ada ulama mengatakan orang munafik ni dicakap umum, dia tak spesifik, dia tak bahagikan. Orang munafik ni sepatutnya berkata orang munafik i'tiqadi. Tapi kita fahamlah orang munafik ni dia kata masuk neraka yang terkebawah sekali daripada neraka orang kafir. Sebenarnya munafik itu bukan umum, munafik i'tiqadi. Sebagaimana firman Allah SWT, innal munafiqina fid darki asfali minan nar walan tajida lahum nasira, dalam surah An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan terkebawah sekali. Neraka ni dia ada 7. Paling bawah neraka orang munafik i'tiqadi. Kita wadihkan dia sikit. Kita jangan umumkan munafik. Orang munafik ni neraka dia paling bawah daripada neraka orang kafir. Dan bila disebut munafik gitu, dia tak jelas. Munafik i'tiqadi, iaitu munafik yang mana neraka dia ialah berada di bawah neraka orang-orang kafir. Allahu Akbar. Neraka dia tadi berada di bawah neraka orang kafir. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, iaitu lapisan terkebawah, tingkatan paling bawah. Tingkat paling bawah, basement paling bawah. Tak tahulah basement ke berapa kan. Dia G tu tingkat atas sekali, lepas tu tingkat 1 dia B1, B2. Kalau kita sekarang basement lah, B1, B2, B3, B4, B5. So dia basement sekali. Begitu. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Dan Muhammad tak ada siapa boleh tolong mereka tadi, sebab mereka ini. Jadi al-munafik, orang-orang munafik ni, al-munafikin di sini ialah alif lam ahduz zihni. Alif lam kan kita ada 4 alif lam. Alif lam istighraqi, alif lam ahdu zahni, alif lam ahdu khariji, dan alif lam jinsiyah. Walaupun alif lam itu terbagi kepada 2, ma'rifah dan nakira. Alif lam ma'rifah, alif lam nakira. Sebenarnya alif lam tu menunjukkan ma'rifah, tapi dia juga memberi makna nakira dalam nahu apabila alif lam tu alif lam jinsiyah. Jinsiyah, ma'rifah nakira. Ma'rifah tu nama khusus, nakira tu nama umum. Jadi apabila diletakkan alif lam di bawah jinsiyah, maka itu dah menjadi nama umum, bukan nama khusus. Jadi 3 nama khusus, iaitu alif lam istighraqi, alif lam ahdu zihni, alif lam ahdu khariji. Jadi sini alif lam ahdu zihni, itu mutakalim, ada dalam niat mutakalim. Siapa mutakalim? Di sini Allah Ta'ala lah nak mengatakan bahawa munafik di sini ialah munafik i'tiqadi. Orang munafik jenis ini yang jenis yang ada di zaman Rasulullah lah, datang menghadiri solat berjemaah di zaman Nabi kerana suasana iman yang wujud ketika itu. Oleh kerana environment Nabi telah buat bi'ah. Bi'ah ni dalam bahasa Arab. Kita dalam bahasa kita suasana lah, environment, Inggerisnya dalam environment. Oleh kerana dalam environment sahabat ni environment taat,
Baru orang ke masjid, orang Islam, iaitu orang Islam tu ialah namanya orang yang solat. Orang Islam tu lah orang yang solat. Orang Islam tu lah orang yang solat. Kalau orang tak solat, dia bukan Islam. Itu di zaman Nabi, itu fatwa di zaman dulu. Jadi orang Islam ni dia mesti solat. Kalau orang tak Islam, kalau dia tak solat, dia bukan Islam lah. Tapi itu dulu. Tapi zaman kita ni tak boleh nak kata macam tu dah. Sebab ramai orang Islam yang betul, yang Islam lah, tapi tak solat. Begitu. Khair, tak apa. Sedangkan orang-orang Islam sekarang ramai yang meninggalkan solat berjemaah. Bahkan solat itu sendiri. Orang Islam mengata Islam, ramai tinggal sembahyang Jumaat, tapi environment. Cuma orang-orang munafik ni dia tak boleh pergi. Dia tak pergi ke masjid pada waktu isyak dan subuh. Kenapa? Telah kita jelaskan dahulu bahawa itu masjid Nabi ni tak ada lampu. Tahun ke-9 baru ada lampu misbah dibawa oleh satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Tamim Dari radhiyallahu anhu. Sayyidina Tamim Dari inilah yang berjumpa Dajjal di sebuah pulau. Dia daripada Iran. Dia bertolak daripada Iran dan dia orang-orang agama Majusi. Jadi dia bertolak nak sampai ke Rasulullah, naik kapal. Bila naik kapal, kapalnya di badai ombak selama sebulan berada di dalam alunan ombak. Maka dia, sahabat ni Tamim Dari ni, dia belum masuk Islam lagi, dia telah terdampar di sebuah pulau. Nanti kita belajar bab Dajjal. Itu adalah dalam bab fitnah, iaitu dalam jilid ke-10 atau ke-9 nanti. Dalam jilid ke-9 Babul Adab, dalam jilid ke-10 Kitabul Fitan. Kitab fitnah, iaitu dengan bermulanya kisah Dajjal. Ibnu Siyah dulu, kisah Ibnu Siyah, anak seorang Yahudi yang dikatakan oleh sahabat Nabi, dan Nabi sendiri mengatakan pada peringkat awal dia adalah Dajjal yang akan datang. Ibnu Siyah namanya. Ibnu Siyah anak seorang Yahudi yang berkahwin selepas 30 tahun baru dapat anak. Yang mana anak Ibnu Siyah ni dia boleh membuat mentera, jampi mentera. Tapi dia masuk Islam akhirnya. Sebab itu dinafikan. Sebab itu selepas itu dinafikan bahawa Ibnu Siyah itu Dajjal. Yang Dajjal ini telah dijumpai oleh Tamim Dari di sebuah pulau yang mana kapal mereka dipukul ombak dan terdampar di sebuah pulau. Dan dia berjumpa dengan jasusat. Jasusat ni penjaga pulau tadilah. Macam orang berbulu, muka depan belakang ni tak boleh nak bezakan, bulu penuh. Bawanya Tamim Dari ke sebuah gua. Dalam gua itu Dajjal telah diikat dengan rantai. Jangan bersambung kembali. Sebab kita tak nak cerita Dajjal di sini. Maksudnya dia dah tengok Dajjal datang kepada Nabi, dan dia telah membawa Sayyidina Tamim Dari radhiyallahu anhu telah membawa satu lampu untuk diledakkan di masjid Nabi. Nabi telah doa kepada beliau, nawwarallahu marqadahu kama nawwarta hadzal masjid. Semoga Allah SWT memberi cahaya kepada kubur kamu sebagaimana kamu telah mencahayakan masjid ini. Jadi selepas 9 tahun baru masjid cerah. Masjid Nabi itu cerah, ada lampu. Jadi sebelum tu orang-orang munafik dia tak datang solat isyak dan subuh kerana pada waktu itu dah gelap. Jadi dia rasa orang tak nampak, Nabi tak nampak, maka dia tak datang. Orang munafik jenis ini juga. Munafik amali. Ini munafik, itu munafik i'tiqadi. Sekarang munafik amali. Munafik amali, i'tiqad dia betul, tapi amalannya seumpama amalan orang-orang munafik i'tiqadi. Alamat nifak yang dimaksudkan dalam bab ini ialah munafik amali. Jadi kan, tuan-tuan tengok balik pada muka surat pada muka surat 263 atas sekali dipanggil wa alamatin nifak. An-nifak, maksud pengarang beliau nak ceritakan tentang munafik amali. Sebab munafik i'tiqadi ni di zaman Nabi SAW. Sekarang ni ada ciri-ciri orang munafik, dan maksud pengarang dia nak bawa sifat-sifat orang munafik i'tiqadi
nak beritahu kepada kita semua, jika kita orang Islam yang i'tikadnya betul tetapi bersifat dengan sifat munafik i'tiqadi, maka kita dipanggil munafik juga, tapi munafik amali. Seorang itu bukan kita, seorang itu dipanggil munafik amali. Ketika ini tidak boleh dikatakan kepada siapa pun bahawa dia munafik. Maksudnya kita tak boleh nak kata satu orang tu ni munafik ni, munafik ni. Munafik saja. Sama ada munafik i'tiqadi, munafik amali. Kecuali jika telah jelas dengan bukti dan tanda bahawa dia seumpama munafik i'tiqadi. Tapi kalau kita dapat bukti, jelas bahawa dia munafik i'tiqadi, sebagaimana telah berlaku pada zaman Sayyidina, berlaku pada zaman pemerintah Nuruddin Az-Zingi, pakcik kepada Abu Ayyub, pakcik kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Ni keturunan raja-raja Salahuddin Al-Ayyubi ni keturunan raja. Jadi pakcik dia ni Nuruddin, Raja Khalifah Nuruddin Az-Zingi yang memerintah di Syam. Yang pada masa itu dia memerintah di Syam no. Dia telah mendapat mimpi yang menyatakan berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, selamatkanlah saya daripada gangguan ni dua orang ni. Dia bermimpi 2-3 kali, tapi mimpi kali pertama dia tak buat tindakan lagi. Syekh Nuruddin Az-Zingi ni tak buat tindakan lagi. Mimpi, tapi selepas 2-3 kali mimpi, maka dia memberitahu alamat mimpi ni betul lah. Maka dia telah memberitahu Gubernur Madinah untuk mencari 2 orang tadi. Jadi macam mana nak kumpulkan, nak pastikan, sebab ada 2 orang Yahudi telah datang ke Madinah, yang mana dia tadi mengatakan orang Islam, dalam hati dia munafik i'tiqadi, bahkan dia kafir. Dia bersama orang Islam dan dia tunjuk ibadat macam orang Islam, tapi dalam hati dia munafik i'tiqadi. Jadi macam mana nak kumpulkan pada masa itu? Tak ramai beritahu gubernur. Gubernur telah kumpulkan, buat satu jamuan. Gubernur Madinah telah buat satu jamuan. Semua penduduk Madinah tak kecuali kena datang makan jamuan tadi. Sebab dia telah gambarkan orang-orang ni begini. Dia gambarkan sifat orang tadi, wajah orang tadi macam tu, mirip-mirip macam mana. Jadi bila jamuan dibuat, semua orang datang, illa kecuali 2 orang ni tak datang. Jadi gubernur tanya, semua dah datang? Ya, dah datang. Tapi orang yang nak dikenal pasti itu tak datang. Orang yang nak ditangkap itu tak datang. Dia kata mesti ada 2 orang lagi. Ada lagi orang yang tak datang. Maka penduduk Madinah kata, ya ada 2 orang, tapi wali Allah dia tak datang. Dan dia bukan orang Madinah, tapi datang ke Madinah. Dia bukan asal Madinah, tapi wali Allah. Kenapa kata wali Allah? Sepanjang hari berada di Raudhah sahaja. Maknanya sembahyang apa semua tak lari daripada Raudhah. Duduk Raudhah sajalah. Orang ni orang hebat ni, wali Allah ni. Tapi malam tu dia pergi berehat lah. Dia berehat. Berehat itulah dia buat projek. Dia sewa satu buah rumah di luar Madinah, dan dia telah gali lubang, buat terowong untuk mengambil jasad Nabi yang mulia, jasad Nabi yang mubarak itu. Dan bila dah hampir nak sampai dah tu, Nabi telah mimpikan, Nabi telah khabarkan kepada Nuruddin Az-Zingi di Syam no. Di Syam no, beritahu, bukan beritahu gubernur Madinah, tapi beritahu orang Syam tu. So, orang Syam ni, Raja Syam ni, Nuruddin Az-Zingi telah memberitahu dan pergi cari mereka. Bila pergi cari mereka, mereka masuk dalam rumah mereka. Rumah mereka berdebu. Rumah mereka berdebu sebab mereka telah gali satu lubang terowong, tanah kan berdebu lah. Dan mereka telah tutup dengan kayu 2 tadi, dan tutup dengan sejadah. Sejadah pun berdebu juga. Maksudnya sejadah tu, maksudnya kali satu orang tu dia pakai sejadah berdebu tu, maksudnya orang ni tak pernah sembahyang lah. Sejadah dia tak pernah basuh, tak pernah sembahyang lah. Kalau kita pergi RNR dulu, bila sujud,
bila sujud atas sejadah RNR bersin saya. Saya jenis sinus sikit. Kena apa-apa cepat bersin. Jadi bila sujud tu bersin. Bersin. Sebab apa? Sejadah tu lama tak basuh, bersin. Sekarang alhamdulillah lah di RNR, tempat perhentian, perkara-perkara ni dah elok dah basuh, tandas sudah dicuci, Masya Allah, dan sejadah pun dah dibasuh. Maknanya qabil lah. Untuk sujud tu dah boleh lah. Untuk sujud tu dah boleh atas sejadah. Dulu tak boleh nak sujud. Jadi environment tu dah ada, dah basuh, dah cuci dan sebagainya. Jadi sejadah dia berdebu, balik pada sejadah. Sejadah dia berdebu, berarti tanda dia tak pernah sembahyang lah. Kalau orang yang kalau orang yang sembahyang, macam mana sejadah boleh berdebu? Maka dia pun dibawa dan ditangkap, dibawa depan gubernur, dan memang itulah dua orang munafik yang mana dikenal pasti munafik i'tiqadi, maka hukuman bunuh dikenakan ke atasnya. Jadi kalau ada sifat macam tu pada zaman kita ini, maka boleh diberikan hukuman. Tapi mereka yang melaksanakan hukuman tu bagi pihak pemerintah lah, bukan kita. Kita tidak boleh berada untuk dalam pihak pemerintah. Itu tengoklah dalam kitab tu sebagai mana kisah tersebut. Jadi di sini ialah i'tiqad itu betul, tetapi munafik amali. I'tiqad betul tapi amalannya seperti munafik i'tiqadi. Munafik, alamat nifak yang dimaksudkan di dalam bab ini oleh pengarang ialah munafik amali. Musannif ni, pengarang ni dah bawa hadis-hadis ni nak menggambarkan bagi beliau kata tak ada dah munafik i'tiqadi, maka adanya munafik amali. Sebab tengok dalam muka surat hadis yang terakhir sekali. Hadis terakhir dalam bab dosa-dosa besar, iaitu muka surat 292. Sebab tu kena ada kitab, senang. Saya kata muka surat berapa, tuan buka muka surat berapa. Sebab saya dah catatkan benda tu sedikit sebanyak, saya dah catatkan benda tu. Dan sebagai untuk rojokan, sebab tu kita belajar berkitab. Sebab bukan, kena belajar dengan kitab ke? Tak, sebab mudah nak buat rujukan. Sebab kita ni bukan ingat 100%. Bukan macam Imam Bukhari nak boleh ingat semua tu. Jadi sekurang-kurangnya benda tu ada di depan kita, dan kalau kita lupa, kita baca balik. Tadi insyaAllah dalam saya indeks lah nanti. Saya dah mula nak buat indeks dalam kitab saya. Mana sekarang indeks tak ada. Sebab tu doktor, profesor tadi, Profesor Baki, dia kata, Ustaz, jangan lupa indeks kitab tu. Saya dah tengah rancang dah. Jadi saya akan buat berperingkat-peringkat indeks ni dalam kitab. Sebab 10 jilid kitab, so mesti kena ada indeks lah. Kalau tak ada indeks, susah nak cari bagi orang yang tak biasa. So saya akan cuba buat indeks lah. Buat universiti dah beritahu saya dah, buat profesor ni. Dia kata, Ustaz, jangan lupa indeks. Kami susah nak cari nanti. Ustaz tak apa dalam kepala, dia kata. Saya kata, saya pun sama je. Kata, terlupa juga. Jangan lupa indeks saya akan buat indeks nanti dalam kitab saya. Jadi, tengok muka surat 292. Sebelum 292, 291. Hadis yang ke-14, hadis yang ke-62, bracket 14. Iaitu munafik terbahagi kepada manusia terbahagi kepada kufur dan iman. Sebab apa? Sayyidina Huzaifah radhiyallahu berkata, hanya saja nifak itu pada zaman Nabi. Munafik pada zaman Nabi. Sebab pada masa tu dia tak dibahagikan lagi. Sebab tu Sayyidina Huzaifah penyimpan rahsia Nabi, yang mana ada 300 nama munafik dengan beliau. Dan beliau kata munafik. Sebab tu sebut munafik. Beliau tak bahagikan lagi pada masa tu munafik i'tiqadi dan munafik amali. Pembahagian munafik i'tiqadi dan pembahagian munafik amali selepasnya. Sebab di zaman sahabat, selepas di zaman sahabat, selepasnya lah baru dibahagikan munafik itu kepada 2 kategori, iaitu munafik i'tiqadi dan munafik amali. Kadang-kadang benda tu susunan dia lambat. Misal seperti susunan ilmu akidah.
Ada golongan yang mendakwa, puak-puak yang mendakwa, dia kata akidah ni golongan sifat ilmu sifat 20 ni bid'ah sebab Nabi tak buat, tak ada zaman Nabi. Kita kata dah ada, cuma tak disusun. Jadi ulama 200 tahun, ulama-ulama mutakaddimin tadi, ulama-ulama salaf, iaitu daripada golongan mutakaddimin, telah menyusun kembali, menyusun tentang akidah. Jadi memanglah dia tak ada zaman Nabi susunan itu, tapi tanda dia secara ilmiah sudah ada tentang ketauhidan, cuma tidak disusun. Begitu juga saya nak tashbihkan di sini. Saya nak bawa tashbih saya di sini. Perumpamaan tashbih tadi, perumpamaan. Jadi pada masa itu, jadi oleh kerana pembaharuan dibuat, maka adanya tentang ilmu akidah disusun kembali. Begitu juga tentang munafik ini disusun kembali oleh ulama kebelakangan yang mengatakan munafik tadi terbahagi kepada dua, iaitu munafik amali dan munafik i'tiqadi. Maksud pengarang, beliau nak ceritakan tanda alamat munafik, yang mana apabila orang ada tanda, dia adalah munafik amali. Maksud pengarang, munafik ini ialah munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Tapi kata Sayyidina Huzaifah, munafik tu kafir. Tengok munafik di zaman Nabi. Dia kata hanya nifak ada pada zaman Nabi saja. Orang munafik ni hanya ada pada zaman Nabi. Tapi pengarang ni ialah kurung ke-8. Pengarang Mishkat ni dia dalam kurung ke-8. Itu zaman Nabi itu kurung pertama. Jadi zaman kurung ke-8 ni, apa yang dimaksudkan oleh pengarang ialah pengarang nak mencetuskan, mengatakan bahawa yang dia nak bawa dalam bab ini ialah tanda munafik, dan bila ada orang yang macam tanda ini, dia adalah munafik amali. Jadi maksud pengarang, munafik yang diberitahu, alamat nifak yang diberitahu oleh pengarang pada muka surat serat 263. So dia kata belakang depan. So saya nak suruh tuan-tuan faham benda ni. Tuan-tuan dah faham, cuma saya nak terangkan balik. Jadi kalau tuan-tuan nak terangkan balik itu mudah, tapi kalau tak boleh pun tengok balik video ni supaya dapat diterangkan. Jadi supaya dapat diterangkan sedemikian. Jadi tengok konsep kan, kita kata di situ maksud pengarang. Maksud pengarang ialah mana tu? Alamat nifak dalam 265 perenggan yang kedua akhir, munafik amali. Baris yang kedua iaitu alamat nifak yang dimasukkan dalam bab ini munafik amali. Dalam di sini, dalam hadis yang ke-291 ni, muka surat 291 ni, hanya ada 2 sahaja. Di zaman Rasulullah ada 3 golongan. Selepas Rasulullah, Sayyidina Huzaifah kata hanya sahaja nifak itu pada zaman Nabi. Seolah penafian ni munafik secara umum, tapi penafian ini ialah munafik i'tiqadi. Bagi kita sekarang, bagi zaman beliau memang penafian secara umum, sebab di zaman Nabi satu jenis je munafik. Satu jenis je munafik. Tak dikategorikan, tak lagi dibuat kepada munafik amali dan munafik i'tiqadi. Tapi selepas tu ada dah munafik amali dan munafik i'tiqadi. Tuan-tuan jangan confuse. Sebab bila kita kata munafik, so dia ada kisam lagi. Dia ada lagi cetusan bahawa munafik mana? Munafik amali ke munafik i'tiqadi? Kalau di zaman Nabi tak apalah, hanya satu. So di benda tu dia i'tibar tu, laulal i'tibarat la batalatil hikmah. Jika tidak ada pengiktibaran, jika tidak ada sudut pandangan, maka terbatallah hikmah tadi. Maknanya cara penghikmatan tadi terbatal. Kena faham. So kadang-kadang dia kan kadang muka surat pertama tapi kena bawa muka surat akhir, sebab benda tu diceritakan sedikit demi sedikit. Dan supaya tuan-tuan nampak yang saya nak ceritakan di sini, apa yang nak digambarkan oleh pengarang dalam susunan hadis yang dibawa oleh beliau. Sebab
Sebab ajib di antara susunan hadis dan abwab yang dibawa dalam mishkat terbaik. Semua asatizah mengaku, orang-orang daripada USIM, tak orang-orang daripada ni yang mana ni kuis tadi, asatizah daripada kuis, dia nak mengaji hadis ni, nak sanad daripada saya. Dia kata, ustaz, kami semua lecturer bahagian Islam ni di kuis nak datang pada ustaz. Kami ada cuti seminggu sekarang. Boleh tak dalam masa seminggu kami nak kiraat saja, kami nak baca saja. Kami ada muqri, kami ada orang yang boleh baca. Seminggu saja kami nak baca, tak nak terjemah, tak nak apa. Sebab dia boleh sendiri terjemah. Saya nak baca saja daripada muka surat 1 sampai muka surat akhir. Seminggu, ustaz boleh tak bagi masa tuan? Dalam masa seminggu tu 8 jam, 9 jam sehari ke? Dia kata, saya kata minta maaf lah, saya pun tak ada masa. Tuan ada masa, saya tak ada masa pula. So, okeylah kalau macam tu. Tapi dia call saya lah, dia minta saya lah untuk buat macam tu. Tapi saya kata, saya minta uzur lah, saya tak boleh lah. Saya sebab saya mengajar, takkan saya kena cuti seminggu untuk kiraat ni. Dia nak seminggu je. Saya kata kalau nak long distance, boleh lah. Dalam setahun kita habislah kiraat tu. Tak apa, tuan ada masa, saya ada masa, kita pergi. Tapi kalau nak betul-betul seminggu, saya bukan free sebetul seminggu. Saya ada komitmen dengan tugas-tugas yang lain, saya kata. Okey, benda tu tak tercapai, maka tak jadilah untuk kiraah tadi. Dan sebab dia nak baca 6,000 hadis ni, baca je sekarang, baca, ambil sana, dia kata kita ada muqri. Okey, tak apa. Jadi ada dua sahaja. Di zaman Nabi ada kufur dan Islam. Di zaman Nabi ada munafik, tapi selepas itu ia terbahagi kepada dua, kufur dan Islam. Kufur dan iman, maksudnya Islam dan kafir sahaja. Tak ada lagi munafik. Maksud tak ada munafik tu munafik i'tiqadi, tapi munafik amali tetap ada. Okey, di situ. Kufur juga okey, kecuali tidak jelas buktinya, kecuali jika tidak jelas, telah jelas dengan bukti dan tanda bahawa dia seumpama munafik i'tiqadi, barulah dihukumkan sebagaimana kisah tentang Raja Nuruddin Az-Zinggi, Sultan Nuruddin Az-Zinggi dengan munafik-munafik Yahudi tadi. Okey. Kufur terbahagi kepada dua. Sebagaimana munafik terbahagi kepada dua, munafik amali, munafik i'tiqadi. Saya masa duduk Pakistan, nak ke bazar, saya nak beli kubis. Saya kata gobi, dalam pakar Pakistan ni kubis tu dipanggil gobi. Saya pun kata saya nak ke pasar kepada ustaz. Dia kata तुम क्या खरीदते हो? Kau nak beli apa? Saya kata मैंने गोभी खरीदना. मैंने गोभी खरीदना चाहता हूँ. Bukan खरीदना, मैंने गोभी खरीदना चाहता हूँ. Dia kata aku nak beli, saya kata ustaz, saya nak beli gobi, saya nak beli kubis. Dia kata, kau tahu tak kubis tu? Apa itu kubis? Dia tanya soalan, apa itu kubis? Takut kubis tu dia kata carrot pula. Jadi dia tanya saya, apa itu kubis? Saya tak jawab apa itu kubis. Saya jawab jenis kubis. Saya kata ada dua. Saya tak kata kubis ada dua. Saya kata kubis bunga, ban gobi. Saya kata ban gobi, pul wali gobi. Saya kata ada dua, kubis daun dan kubis bunga. Dia kata kau faham, boleh pergi lah. Saya kata bunga dan daun, maknanya kubis tu ada dua jenis, kubis bunga, kubis lah, dan kubis biasa tu kubis yang daun tu, selai tu. So dia bahagi kepada bunga kubis dan kubis daun. Dia kata kau faham. Saya tak jawab kubis itu ada dua. Saya kata, saya sebut dua saudara, saya tak sebut kubis pun. Dia kata engkau faham. Engkau faham. Bila kita orang belajar satu saraf kan, bab mufa'alah, al-mutasyabihah, ham syakal hona, terjemah dalam Urdu, dia oleh kerana bukan fi'il muta'addi, fi'il lazim, ham syakal hona. Terjemah dia al-mutasyabihat ni, ham syakal hona. Jadi bila duduk mengaji ni, pada tahun 1 saya baru sampai, faham tak faham, duduk tak serif saja. Satu ustaz tu tanya, Husna, tahu tak apa itu al-mutasyabihah? Saya jawab apa? Sami'ullah
Muhammad Ali. Ada dalam jemaah kami ada nama satu orang, nama dia Samiullah, dan satu orang lagi nama dia Muhammad Ali. Samiullah Muhammad Ali ni dia hampir nak sama. Bila dah lama orang boleh cam, tapi bila orang tengok sekali, orang baru datang dia tengok sekali, Samiullah ni Muhammad Ali ni sama je. Al-mutasyabihah lah. Saya kata Samiullah Muhammad Ali. Ustaz tu kata okey duduk. Kau dah faham dah tu. Saya tak terangkan. Ada satu orang pelajar daripada masa tu nama dia Ismail. Budak Ismail ni daripada Filipin. Dia datang usia 7 tahun. Dia ustaz saya. Dia ni belajar dengan saya. Saya masuk belajar, saya kena belajar tajwid balik. Saya kena belajar alif bata balik lah. Saya belajar alif bata balik. So saya masuk kelas tajwid lah. Jadi nak hafal makhraj tu, saya kena hafal lah makhraj. Tapi oleh kerana Ismail ni dia masuk dulu awal pada saya. Dia umur 7 tahun, dia awal pada saya. So dia punya pelajaran depan sikit. Jadi Qarisat panggil, Qarisat kata kau baca dengan Ismail. Masa tu saya umur 21, Ismail tu umur 7 tahun. So saya baca dengan Ismail. Ismail pegang saya punya hidung. Sebab saya nak sebut ain tak boleh. Saya sebut ain, bunyi lubang hidung. Ain bergema di hidung ni. Sebenarnya ain ni halqi, dia kena keluar kat sini. Ain, a'udzu, bukan a'udzu, dia keluar ke hidung. So ain tu bukan ke hidung. Ain tu makhraj dia di halaq. Yang tengah ni. Halaq ada 3, atas, tengah, bawah. Dia ain. Kalau tuan-tuan pegang hidung, tuan sebut ain, tak keluar hidung, tu baru makhraj dia betul. So saya 3 hari nak sebut ain ni. Dia pegang hidung saya, dia kata kau tengok cermin, kau pegang hidung, kau sebut ain. 3 hari baru boleh sebut ain. Jadi dia budak cerdik lah. Budak Ismail ni kecil, tapi ayah dia Masya Allah sanggup tinggal. Dia umur 7 tahun, bawa ke Pakistan. Tapi dia orang survivor kan. Orang Filipin ni orang survivor. Kecil-kecil dah survivor dah. Kita ni besar baru nak tinggal rumah, nak pergi belajar. Jadi bila kita belajar Urdu sama-sama, dia ada satu jenis binatang, kunang-kunang. Binatang ini kunang-kunang. Kunang-kunang ni kita dalam bahasa Urdu dia panggil jugnu. Saja nak suruh tuan-tuan segar sikit saya cerita. Jugnu. Masa duduk belajar dengan Ustaz Abdul Rahman, Maulana Abdul Rahman, kami budak-budak campur besar kecil, budak-budak Florida belajar Urdu. Jadi bila belajar Ustaz dah terangkan makna jugnu tadi, maka Ustaz tanya Ismail, budak kecil, Ismail, jugnu jantai jugnu jantau. Dia kata, engkau tahu tak Ismail, jugnu tu apa? So macam mana Ismail tu nak terangkan? Jugnu tu kunang-kunang. Kalau kita kata, jugnu lah. So dia tak ada penerangan. Takrif dia tak cukup. Jugnu ialah jugnu. So takrif tu batil. Jugnu ialah jugnu. So takrif tu batil. Dia kena ada takrif. Satu mu'arraf. Mu'arraf ni benda yang kita nak ta'rif. Ta'rif ni pentakrifan. Misal insan, itu mu'arraf. Kalau kita belajar mantik, insan tu mu'arraf. Ta'rif dia haiwan natik. Haiwan mu'arraf. Insan mu'arraf. Haiwan natik mu'arrif, iaitu ta'rif. Ta'rif atau mu'arrif. Arrafa yu'arrifu ta'rifan. Mu'arrif ismi fa'il yang memberi makna ta'rif. Jadi kita ta'rif lah. Ta'rif tu yang definasi ta'rif tu dari sudut hakikat atau dari sudut hakikat atau dari sudut pikun ihi ataupun daripada benda kharij, daripada makna hakikat atau makna kharij. Itu kena belajar mantik lah. Itu kena belajar mantik. Dan bukan belajar Urdu dengan belajar mantik dengan Arab lah. Mu'arrif insan. Apa itu insan? Insan ialah haiwan natik. Itu dalam ta'rif dia. Dalam bahasa Arab pula, bukan Urdu. Dalam bahasa Arab pula. Insan ialah haiwan natik. Jadi jugnu apa? Kena ta'rif lah. Dia kata Makki, lalat. Jugnu tu kan macam lalat kan. Jugnu Makki. Dia kata jiski piche batti.
Dia kata lalat kat belakang dia ada lampu. Ya, kunang-kunang kita terbang kan, kita nampak kunang-kunang tu bercahaya je macam bawa lampu. Dia kata lalat yang ada lampu kat belakang. Maka Ustaz dia kata, kamu faham, budak kecil je dia boleh dah definasikan. Dia dah dibolehkan, dia dah takrifkan dah. Ajib, budak-budak ni kan otak dia cakap ni. Kita je otak lambat dah tua, dah masuk macam-macam. Jadi kafir itu juga, sebagaimana munafik terbahagi kepada dua, maka kafir juga terbahagi kepada dua. Kafir tu millatun wahidah kan Ustaz. Kafir tu sama sajalah. Kafir tu sama sajalah. Kelip-kelip kunang-kunang, kelip-kelip. So tak, kunang-kunang itu kelip-kelip. Takrif dia tak boleh. Takrif itu salah sebab dia satu lafaz yang mutaradif. Maka lafaz yang mutaradif tidak boleh mentakrifkan satu perkara. Dia kena takrif dengan satu definition yang lain yang menggambarkan kelip-kelip tadi. Kelip-kelip tadi, api-api, kelip-kelip, kunang-kunang tu dipanggil alfaz mutaradif. Malah dah beritahu kan, alfaz mutaradif makna wahid. Kalau lafaz mustarak, satu lafaz yang mempunyai banyak makna. Kalau alfaz mutaradif, satu perkataan yang mana lafaz mutaradif, lafaz yang berbeza, maknanya satu. Dia panggil makna dia satu. Alfaz mutaradif, alfaz mutaradif, lafaz-lafaz yang berbeza tapi maknanya yang satu. Jadi tak boleh tulis. Kunang-kunang itu apa? Kelip-kelip dan api-api. Orang tak boleh faham. Dia kena teranglah. Sejenis lalat, semacam lalat, di belakangnya ada lampu. Baru takrif orang dapat. Jadi orang awam faham. Sebab kalau kita nak belajar, saya nak mengajar, saya mengajar pelajar-pelajar lain dengan saya mengajar tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tak ada bentuk benda tu, saya kena terangkan satu-satu. Okey, tak apa. Sebagaimana pembahagian munafik kepada dua, pembahagian kufur juga kepada dua. So saya bawa satu jumlah yang nak dibahagikan di sini. Kufur itu terbahagi kepada dua. Kenapa kufur itu dibahagi kepada dua? Kufur kan sama. Tak. Kufur ni dia dibahagi kedua disebabkan oleh sifat dia. Walaupun dia kafir, tapi sifat dia berlainan. Kerana sifat tadi, dia dibahagikan dua. Bagi kita, kenapa ulama bahagikan macam tu? Supaya apa? Supaya orang Islam tidak bersifat seperti orang kafir. Sebab tu dibahagikan kafir tu dua, munafik tu dua, dan kafir tu dua. Tidak, kafir kan sama je kafir ni. Tak, dibahagi kedua. Pembahagian itu kerana disebabkan oleh ciri-ciri dan sifat. Maka bila kita dah tahu sifat kafir ni begini, maka hindarkanlah daripada sifat itu. Kalau kita dah tahu dah sifat kafir ni begini, maka hindarkan daripada sifat. Bukan setakat saja kita hindar daripada kekufuran, tapi kita menghindari sifat yang membawa kepada kekufuran. Ira'atut tariq isal ilal matlub, itu hidayah. Itu makna hidayah. Teringat belajar syarah tahzib dengan ustaz. Ira'atut tariq isal ilal matlub, itu makna hidayah. Okey, tak apa. Jadi di sini kufur itu terbahagi kepada dua. Kafir inat, kafir inat. Inat, ain, nun, alif, dal. Inat. Yang bererti inat ni hatinya kafir inat. Hatinya menerima kebenaran Islam tetapi luarannya menentang Islam. Hati dia terima Islam, tapi dia tunjuk dengan perbuatan dia tentang. Dia menerima hakikat Islam. Islam tu dia tahu benda tu baik, tapi dia menunjukkan sifat menentang Islam. Dia panggil ziddul Islam. Dia tentang Islam. Dia tentang Islam. Dia zid kepada Islam. Dia inat ni, inat maksud dia menentang secara luaran. Walaupun hakikatnya
dia menerima. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Ni semua ni dia tahu Islam betul, tapi dia tentang, dia tunjuk penentangan. Dia zid kepada Islam. Dia terima. Abu Jahal galiban dengan Abu Sufyan belum masuk Islam. Dia bertemu di waktu malam di rumah Nabi SAW. Dia kata, kau datang kenapa? Kawan ni tanya, kau datang untuk apa? Masing-masing terpinga nak memberi jawapan. Jawapannya sama, satu je. Atas dasar apa kedatangan itu? Dia kata, datang. Aku tak boleh tidur kalau tidak mendengar Quran yang dibaca oleh Muhammad. Maksudnya Nabi SAW malam-malam baca Quran. Jadi dia akan dengar kat dinding Nabi baca Quran. Dia kata, aku selagi tak dengar Quran, tak boleh tidur. Tak boleh tidur sebab tak dengar Quran. Jadi mereka tanya, Quran tu betul ke? Quran tu betul, kita yang tak betul. Kita tak boleh terima dia. Sebab apabila kita terima, semua kita punya ketuanan ni, semua kita punya pangkat darjat ni, habis. Dan bila kita terima la ilaha illallah, itu yang kita tak boleh terima. Bila kita terima la ilaha illallah, maka kita kena menganggap ilah itu hanya Allah. Sekarang kita telah jadikan ilah itu semua patung-patung di Kaabah. 360 patung. 360 patung tak boleh selesai masalah. 360 Tuhan tak boleh selesai masalah. Takkan Allah yang Esa, yang satu dan Esa itu boleh selesai masalah. Jadi sebab itu dia di waktu pagi dia menentang. Dia menentang. Jadi tengok apabila sesuatu golongan yang datang. Jadi jangan kita nak ambil sifat tadi. Jangan suka menentang bila tak tahu. Takut-takut yang kita tentang itu perkara benar. Itu tujuan tu ulama membahagikan kufur tadi kepada dua. Kufur inat dan kufur juhud. Kufur inat ni dia menerima dalam hati, tetapi dia menentang secara luaran. Jadi apa maksud daripada ibrah dia daripada sini? Apa maksud? Bukan ibrah, apa kita nak tatbik, kita nak bawa dalam kehidupan kita. Setiap sesuatu yang datang, maka kita jangan menentang secara terang-terangan jika kita tidak tahu sama ada dia betul atau salah. Kenapa? Kalau kita menzahirkan penentangan secara zahir yang kita tak tahu betul atau salah, kalau betul kita tentang, maka kita tidak mendapat petunjuk. Sebab atas penentangan tadi, kenapa Abu Jahal, kenapa Abu Lahab tak boleh masuk Islam walaupun dia tahu Islam tu betul? Kerana sifat penentangan dia, inat dia tadi, iaitu dengan satu makna lagi, zid dia tak ada. Inat dia tak ada, zid dia tak ada. Inat atau zid dia tak ada. Inat atau zid dia tak ada. Zid tu dot dal. Zid sama dengan inat, ain, nun, alif, dal. Inat. Tapi ain tu baris bawah. Inat dalam bahasa Arab. Inat atau ziddun. Ziddun. Inat tu adalah ziddun. Dia menunjukkan penentangan. Jadi kalaulah kita menentang kebenaran, yang kita menentang sesuatu, yang sesuatu itu benar, maka takut kita tidak mendapat petunjuk. Contoh dia, mula-mula dakwah datang. Orang kata dakwah India. Ini contoh je supaya tuan-tuan faham. Ini dakwah India ni. Dulu tak ada dakwah pun. Orang India ni bawa dakwah ni. So ramai orang tentang. Ramai orang tentang. Kita jangan tentang lagi. Sebab kita tak tahu betul atau tidak. Lebih baik kita berdiam diri. Lebih baik kita berdiam diri. Sebab kita tak tahu. Kita selidiklah, carilah, selidiklah. Bukan tak tahu, bukan tak boleh selidik. Jangan kita diikut orang ramai. Tak betul ni, semua tak betul ni. Semua tak betul ni. Jangan kita ikut orang ramai. Kita dah selidik ke tak? Ramai ustaz-ustaz, ramai orang-orang yang buat penyelidikan ni. Oh, dia kata, betul lah.
setelah dia selidik, baru dia tahu betul. Jadi maksudnya, tak kiralah dalam dakwah ke, dalam apa ke, sesuatu yang benda yang kita tak tahu betul atau salah, jangan kita menunjukkan penentangan secara terang-terangan. Takut yang kita tentang itu hak, dan kita menentang hak sebab zid dan inat itulah yang menyebabkan kita tidak diberi petunjuk. Kena faham? Kenapa ulama telah membahagikan kafir itu kepada dua, sebagaimana pembahagian munafik itu dua, munafik amali dan munafik i'tiqadi, maka kafir juga dibahagi kepada dua, kafir inat dan kafir juhud. Kita baru terang kepada kafir inat, ziddul Islam, kerana menentang Islam secara terang-terangan. Dia tentang secara, dia tak tahu benda tu betul tak betul, so dia tentang terus. Sabar. Orang yang berakal, orang yang cerdik, dan orang yang berfikiran, dia mesti tenang dalam menghadapi situasi ini. Caranya, berdiam diri dulu. Jangan kata salah, jangan terus tentang. Selidik dulu, tengok dulu betul atau tidak. Jadi sebab itu ulama telah menggariskan keadaan begitu, supaya kenapa kafir ini dibagi inat lagi, kenapa kafir ini dibagi juhud lagi? Kerana inat itu ada sifatnya yang tertentu, kerana juhud tadi ada sifatnya yang tertentu. Jadi janganlah kita bersifat seperti inat, iaitu menentang sesuatu yang mana kita tidak tahu betul atau salah. Jadi kita takut hak kita tentang tu betul. Dengan sebab penentangan tadi, ziddul Islam tadi, zid kita tadi, kita tidak diberi petunjuk. Wa'iyyazubillah. Moga Allah SWT selamatkan kita. Kedua, kafir juhud. Kedua apa dia? Kafir juhud. Kafir juhud ni, juhud, kafir juhud. Jin, ha, waw, jim, ha pedas tu, ha halki tu, ha tempat makhraj ain tu, ha ain, tempat tu yang sama tu, tempat makhraj tu. Iaitu juhud. Juhud maksudnya kafir juhud, dia terima Islam, dia terima dalam hati, dia terima luaran, dia membantu. Tadi kafir inat dalam terima, luar menentang. Kafir juhud ni juga dalam terima, luar membantu. Tapi ada satu sifat dalam kafir juhud ni, sifat ni yang kita nak ijtinab tu, sifat ni yang kita nak selamatkan, iaitu sifat tu ar, ain alif ra, ar, sifat ar. Apa maksud ar? Kalau aku, apalah orang kata jika aku buat? Tak nak buat sebab takut orang kata. Seperti contoh Abu Talib. Abu Talib pakcik Nabi SAW. Dia menerima secara dalaman Islam betul, dan bahkan dia membantu secara luaran. Dia kata dia boleh-bolehnya menjaga Nabi supaya Bani Hashim ni, Bani Muttalib ni dengan Bani Hashim ni jaga betul-betul Nabi, supaya jangan orang menganyanya Nabi ke atas jasad Nabi yang mulia. So dia beri defense sepenuhnya. Kepercayaan ada dalam hati dia, defense secara luaran pun ada dalam dirinya. Tapi ada satu sifat aja, juhud ni. Apa orang kata bila aku buat. Jadi bila Nabi SAW, kan kita tentang kisah macam mana Nabi telah talqinkan Sayyidina Osman, terlupa nak tanya kalimah al-kalimah tu. Perkataan al-kalimah tu kita dah jelaskan dalam kinayah. Kenapa Nabi sebut kinayah? Kalimah tu kalimah tauhid lah, kalimah la ilaha illallah lah, yang disampaikan pada pamanku, dan pamanku tidak menerimanya kalimah itu.
Dah kita jelaskan hadis tadi baru ni sebelum tadi. So dia ada kaitan satu-satu untuk pemahaman ni. Kaitan satu-satu untuk pemahaman dalam hadis ni. Sebab tu penting. Jadi tuan-tuan kena tengok balik, flashback balik belakang tu, tengok balik apa yang saya cakapkan untuk kemudahan saya menerangkan. Yang bagi hidayah itu Allah. Saya boleh bagi sedikit sebanyak pengalaman yang saya ada tu aja. Itu pun saya tak pandai. Okey. Bila Nabi SAW telah talqinkan Abu Talib kepada kalimah, Abu Talib tak nak ucap. Tapi sedih. Kenapa tak nak ucap? Kalau aku ucap, orang kata aku takut mati. Dia tak payah bubuh waw. Kafir juhud dia tak payah bubuh waw. Jin, ha, waw, da, juhud. Dia tak payah juhud. Juhud tu dia dah jadi Jawi. Dia tak jadi Arab. Juhud, kafir inat, kafir juhud. Gitu. Jin, ha, waw, da, juhud. Tak payah ada waw. Juhud. Kalau kita baca juhud, dia jadi harkat pula. Dia mat pula situ. Okey, tak apa. Jadi ada sifat dia kata, nanti kalau aku ucap, orang-orang akan cemuh aku. Dia takut dua golongan yang mencemuhnya. Telah saya jelaskan, bagi orang-orang kafir, dia tak menghargai wanita. Dan dia tidak menghargai wanita, dan dia tidak menghargai kanak-kanak. Dan dua golongan ini, wanita dan kanak-kanak ini, bagi orang-orang kufar, orang-orang musyrikin dahulu, dan kebanyakan orang kafir, dia menganggap wanita ni, pada zaman dululah, wanita ni tak ada, wanita ni tak boleh diterima syur dia. Tak boleh diterima syur dia. Wanita ni tak boleh terima syur dia. Sebab tu Islam datang menaikkan hak wanita, tapi taklah letak di atas sebagai ketua. Tak boleh jadi ketua. Tapi Nabi memuji Aisyah kan. Wa kanati Aisyatu rijlatur ra'yi. Aisyah itu, makcik engkau tu, akalnya seperti lelaki. Idea dia tu berenas macam lelaki. Tapi dia tak boleh diletakkan sebagai ketua negara lah, sebab dia ada kekurangan. Telah kita bincangkan kenapa Presiden Amerika 45 tak ada seorang wanita pun. Okey, benda tu dia ada kaitan satu-satu dengan yang lain. Perbincangan kita ni ada satu kaitan dengan satu-satu dengan yang lain. Okey. Jadi Abu Talib ni dia ada sifat kalau aku ucap lepas aku mati, dia takut lepas dia mati dia dicemuh, dia ditomoh, dia dicemuh dan dia dicela selepas kematiannya. Lepas dia mati dia tahu apa dia kena celanya, tapi dia takut pada bayang-bayang. Kalau bahasa istilah kita, takut pada bayang-bayang. Nanti aku mati, lepas aku mati, wanita-wanita dan kanak-kanak berkata, oh Abu Talib, ketua Quraisy tu kan, ucap juga kalimah dia. Kenapa ucap? Orang tanya dia. Sebab takut matilah, malu, kekal dengan kebodohannya. Jemaah hari ni marah sikit kali kot. Kekal. Jangan kita berada dalam kebodohan. Kita tahu dah benda betul-betul, tapi kita lawan juga. Itu kita bodoh. Kita berada dan kita menegak kebodohan. So sifat ini kita mesti tinggalkan. Kafir inat dan kafir juhud. Kafir inat kerana zidnya menentang secara terangan, dan kafir juhud kerana takut nak buat benda baik, takut orang kata. Okey, kita datang. Kafir terbahagi juga kepada dua. Kafir inat, hatinya menerima kebenaran Islam tetapi luarannya menentang Islam. Sifat penentangan zid ini lah menjadi penghalang antara seorang itu dengan Islam. Benda tu benda yang opposite. Dan kita katakan sifat-sifat munafik. Kenapa kitabul iman dibawa kitabul babul kabair dan amalan nifaq? Kerana munafik dan dosa besar ni dia adalah opposite kepada iman. Balik kita datang dia punya wajah tashbih tadi.
Sebab dia nak faham wajah tashbih tu lain. Musyabbah bihi dengan musyabbah, dan nak faham wajah tashbih tadi. Ini wajah tashbih. Ini belajar dalam balaghah. Nak kenal belajar dalam balaghah. Ilmu balaghah pening. Nak tashbihkan musyabbah bihi dengan musyabbah tadi. Nak bawa musyabbah tu kena sama dengan musyabbah bihi dengan huruf tashbih, dengan illah wajah tashbih. Ini dalam balaghah. Ilmu balaghah di atas ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani paling payah sekali di dalam belajar. Ilmu balaghah ada 3. Ma'ani, bayan dan badek. Ilmu kecantikan bahasa Arab. Jadi kafir juhud. Oleh itu jangan sekali-kali menentang kebenaran. Ditakuti kita tidak akan diberi hidayat dan petunjuk. Di hidayat lagi. Contohnya seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Kedua kafir juhud. Hati menerima luaran membantu tetapi tidak menerima Islam kerana ada sifat takut nanti apa orang kata, seperti Abu Talib. Oleh itu jangan kita bersifat Oleh itu hendaklah kita berdoa. Sebab tu ulama telah berdoa, buat doa, la amutu alal ar, la amutu alal ar. Ya Allah, janganlah aku mati dengan bersifat Janganlah aku mati dengan sifat Jadi 2 hari. Satu definisi babul kabair, dan satu lagi definisi iaitu alamatin nifaq. Boleh faham sikit sebanyak baru kita datang kepada hadisnya. Baru kita datang kepada hadisnya. Baru kita datang kepada hadis dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal pertama. Dosa yang paling besar. Fasal pertama, dosa yang paling besar. Saya ambil masa sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ayyu zambi akbaru indallah qala an tad'u lillahi niddan wa huwa khalaqaka qala summa ayyun qala an taqtula waladak khasyata an yat'ama ma'ak qala summa ayyun qala an tuzani halilata jarik فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية متفق عليه. Dia tak termasuk dalam kafir juhud. Saya kata kita kan, kita Islam kan sama dalam kafir juhud. Cuma sifat tu kita kena hindarlah. Jangan tak terbuat sifat tadi, jangan tak terbuat benda tadi takut orang kata. Jadi kena hindarlah. Rugilah kita tak buat sebab takut orang kata. Nanti orang kata apa? Nanti aku buat, orang kata aku ni wali pula. Allah, nak tunjuk wali kena. Apa peduli apa orang kata? Buatlah. Jadi kita tak termasuk dalam orang kafir. Jadi kena faham tu. Saya kata kita tak kat nama. Tuan-tuan kata pula kat luar ni sifat ni. Tuan-tuan jangan tengok macam tu. Ni kau ni juhud ni. Ni juhud ni. Jangan kata kat orang. Benda ni untuk diri kita. Kita suluh diri kita je. Nak tanya tu tak apalah. Jadi kita tak termasuk dalam orang kafir. Bukan orang Islam lah. Tak buat bukan orang Islam lah. Kalau takut orang kata tak buat bukan Islam. Salah. Dia bukan Islam. Islam ni dia sudut lain pula. Akidah pula. I'tiqad pula. Maksudnya sifat tu kita kena hindar. Maksud saya di sini kita nak hindarkan sifat tadi. Kita nak hindarkan sifat tadi. Bukan kita nak kata orang tak buat tu takut. Tu dia bukan Islam. Itu tak boleh. Kita tak boleh menatijahkan begitu. Itu salah. Tak apa tuan-tuan tanya. Tapi saya kena jawab lah. Tapi tak boleh kita menatijahkan sedemikian. Kita tak boleh menatijahkan orang sedemikian. Cuma kita beritahu, kita kena hindarkan sifat ni. Jangan malu dan segan. Jangan takut apa yang kita nak buat. Jangan. Jadi rugilah kita. Kita tak buat sebab kita malu, kita tak buat. Rugilah kita.
So amalan pula dia ada dua kategori, hak fardu, hak wajib. Kalau fardu tu lain hukum dia, kalau fardu tu lain hukum dia, kalau sunat tu lain hukum dia, kalau mubah tu hukum dia lain. So dia kena bahawa banyak lagi perbahasan itu. Dia tak boleh secara umum tak buat kerana takut, maka itu bukan Islam. Tak boleh secara umum macam tu. Dia tak boleh nak buat calculation macam tu. Tak boleh, dia bukan Islam. Tak boleh. Salah. Konsep tu salah. Cuma saya kata tadi, sifat ini kita kena hindar. Supaya kalau kita hindarkan sifat ini, maka Allah selamatkan kita lah daripada menentang secara terangan benda yang hak. Dan Allah selamatkan kita lah. Jadi benda ni untuk kita protect. Bukan kita nak ijrakan, kita nak kata kepada orang untuk kita protect. Dan kita nak beritahu secara untuk kita protect diri kita, supaya jangan kita ada bersifat sedemikian. Boleh faham InsyaAllah. Semoga Allah Ta'ala fahamkan saya dan tuan-tuan lah. Okey, kita terjemah saja. Tak apalah, kita berhenti di sini sahaja dulu lah. Tak apalah. Nak masuk ni panjang pula perbahasan dia ni. Innalah hasanatul abrar tu. Okey, di sini saya nak pesan cuma satu saja pada mereka-mereka yang mana telah berdaftar. Saya sudah daftar. Saya telah hantar semalam, saya dah buka satu akaun baru Facebook untuk kita untuk kita buat daurah nanti pada hari Sabtu dan Ahad, dan saya telah hantar lebih kurang 110 nama. Dia sebenarnya 120 lebih, tapi 110 nama saya hantar. Mungkin kita kan terlalu banyak dengan nama dan alamat. Saya punya penyelia duduk tengah cari, saya dia kata mana pendaftaran latest. Sebelum tu dia tak hantar-hantar lagi. Dia banyak kerja, dia pun tolong saya je. Penyelia ustazah tu, isteri saya, penyelia dia, Ustazah Hajar tadi, dia minta tolong, saya minta tolong pun dia tak boleh nak hantar lagi. So saya buat. Jadi saya dah hantar kepada 110 orang. Jadi saya dah tampal dah di wall tu. Jadi siapa yang mana tidak menerima mesej, siapa yang tidak menerima mesej, mungkin ada orang tu dia ada nombor, cuma dia tak ada, mungkin dia tak ada nombor WhatsApp atau macam-macam lah, apa kesilapan teknikal lah, tak kisahlah. Maknanya jika tuan tanya macam mana pula kesilapan teknikal, kesilapan teknikal secara umum, macam mana spesifik dia, kita tak jelaskan. Jadi boleh faham dah sekarang kan. Sebut munafik itu umum, macam mana nak jelaskan? Munafik ada dua. Begitu. Begitu juga sekarang penerimaan mesej tadi. Penerimaan mesej tadi, barang siapa tak terima, dari sudut mana kau dia tak terima, tak tahu. Dari sudut nombor dia salah ke, dari kita salah ke, tuan pada pihak tuan salah ke, kami salah ke, atau nombor tu tak ada WhatsApp ke, hanya nombor mesej saja, tak kisah. Maksudnya tak sampai dan tuan-tuan telah daftar, maka hubungi tadi, saya telah tampalkan di wall, hubungi dengan nombor hubungi dengan nombor apa dia? Saya tak terima lagi. Tak apa Mi. Hubungi nombor 017 tadi tu. 017 mungkin kenapa tak sampai ke dia. Jadi saya akan hantar balik untuk invite tuan-tuan pada peserta daurah kita. Itu sebab tu saya kata mesej dari WhatsApp ke mesej dari FB. Jadi maksudnya tuan-tuan tengok dari, sebab saya buka di FB, sebab tuan-tuan yang buka, tuan-tuan akan tengok FB saya, FB Midrajul Fawatir, bukan FB personal saya tak, FB Midrajul Fawatir. Sekarang kita dah buat satu FB lagi. FB lah lebih mudah, orang tua ni pakai FB lah senang daripada pakai orang muda tu pakai IG dan sebagainya. Saya tak pandai, kita pakai FB lah senang. Benda tu friendly dan evergreen. Friendly dan evergreen. Begitu. Jadi pada mereka, jadi kalau orang yang Haji Manan ni bin Saad ni, kalau dia nak menyertainya, minta maaf lah, tak boleh lah kalau dia nak menyertai daurah kita, sebab dah tutup dah. Dia 2 hari dah tutup dah. Jadi 2 hari dah tutup. 2 hari dah tutup. Jadi saya tak boleh. Semalam saya buka 1 hari lagi lah. Jadi saya nak susun balik, takut nak susun saya jadi lambat. Jadi program kita hari Sabtu tergendala. Jadi siapa-siapa yang nak minta daftar hari ni tak boleh lah. Sebab habis hari daftar tu hari ni, hari Selasa lagi malam tu habis daftar. Hari Rabu saya terima lagi lah, sebab bagi pihak saya. Kalau bagi pihak pengendali saya, dia tak terima lah, dia dah tutup lah. Jadi saya terima macam tu. Dan begitulah.
Jadi tuan-tuan WhatsApp pada saya, pada nombor 017 yang tertera di page Midrajul Fawatih. Di situ kita akan buat hubungan balik lah. Senang. Jangan WhatsApp 019 tu. Iaitu phone saya biasa ni, phone WhatsApp business saya ni 017 ni juga line 017 hotline punya line. Jadi 019 tu ialah DG punya line. Tak apalah. Jadi tuan-tuan tunggu join dan approve sajalah. Saya akan masukkan, tuan-tuan masukkan, insya-Allah lah. Tuan-tuan akan berada di situ insya-Allah. Ustaz, maaf mengganggu. Ya, Haji Mustafa, ada apa? Haji Mustafa, ada apa? Maaf mengganggu. Mengganggu apa? Haji Mustafa cakap apa? Sebelum atas tadi dia kata apa? Haji Mustafa. Salam Ustaz, maaf mengganggu. Tak apa, nanti saya jawab semua dalam WhatsApp lah. Apa-apa tuan-tuan, kalau nak yang WhatsApp tak terima sebagai itu, tuan-tuan WhatsApp kepada 017 nak tanya apa-apa, tuan-tuan apa dia ni? Tuan-tuan WhatsApp 019 lah. Macam mana nombor biasa saja. Maybe nama FB lain daripada nama diberi. Nanti tak dapat akses. Dia sebab tu dah saya kata nama FB. Sebab tu saya menghantar melalui WhatsApp. Saya tidak hantar melalui FB lah. Sebab tu saya hantar melalui WhatsApp, dan orang WhatsApp nama WhatsApp lain dengan nama FB. Sebab tu saya tak hantar melalui nama FB. Saya tak hantar FB ke FB. Saya hantar melalui FB saya tadi. Saya hantar melalui nombor phone tuan-tuan. Kalau nombor tu tak tally dan tuan-tuan dah itu, tuan-tuan WhatsApp lah pada saya. Tuan-tuan WhatsApp pada saya. Jadi sebab tu saya tak FB ke FB. Tidak, dia tak boleh nak akses lah. Dia tak boleh nak akses lah sebab nama FB lain. Jadi sebab tu saya menggunakan WhatsApp untuk hantar invite tuan-tuan. Itulah saya rasanya macam itulah kali kot. Saya hantar tuan-tuan untuk baik melalui WhatsApp dan tuan-tuan boleh masuk di situ. Begitu cuba nak masuk, kami akan bagilah insya-Allah. Sebab kalau FB nama dia berbeza-beza. Nama dia bertukar-tukar. Boleh. Begitulah saya rasa boleh faham insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya lah. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Haji Mustafa kata apa ya? Harap dapat bagi tahu new FB address dan better buat try run dahulu agar hari launching nanti tak ada masalah. InsyaAllah kita akan buatlah macam tu. Sebab tu saya buat awal sikit tu FB address. Saya sebenarnya tak kali saya bagi tahu FB address, saya akan bagi tahu pada orang yang saya WhatsApp saja FB address. Sebab saya tak umumkan FB address ni. Itu maksudnya saya tak umumkan FB address ni sebab semua orang boleh masuk, walaupun semua orang akan buat permintaan nak masuk, sedangkan dia tak daftar. Jadi dia daftar, saya tak masuk. Sebab audien kita yang datang ini ialah audien yang berdaftar. Sebab tu saya kata, jangan jangan tulis panjang-panjang. Kalau tuan-tuan dah kata tak dapat WhatsApp daripada saya, tuan tulis saya sudah daftar. Itu bermakna saya akan tengoklah. Saya akan hantar mesej lah. Begitu maksudnya. Sebab saya tak nak umumkan pada tu. Wallahualam. Itu maksud yang Haji Mustafa kali kot. Saya pun tak tahu. Tak apalah. Lebih kurang lah sikit sebanyak. Wallahualam. Nanti apa-apa melalui WhatsApp ya.